Selamat petang pelajar. Hari ini kita akan mula bab 7, iaitu kepelbagaian iklim dan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia di Asia. Subtopik yang kita nak belajar hari ini, 7.5 zon iklim panas sederhana dan 7.6 zon iklim panas. Mula-mula kita akan lihat iklim China. Iklim China melibatkan negara Jepun, Korea, iaitu China di China Tengah dan Selatan, Korea Selatan, Jepun Selatan, Taiwan Utara. Iklim ini dikenali juga sebagai iklim monsun panas sederhana atau iklim panas sederhana pantai timur. Dan iklim China merangkumi 4 musim, iaitu musim bunga, musim panas, musim luruh, musim sejuk. Seperti pelajar dah belajar sebelum ni, musim bunga bermula bulan Mac, musim panas bulan Jun, musim luruh bulan September, musim sejuk bulan Disember. Dari segi suhu, min suhu tahunan 15 darjah Celsius, iaitu pada musim panas, biasa sederhana panas iaitu 28 darjah Celsius, iaitu di antara bulan Mei hingga September. Dari segi suhu musim sejuk, sederhana sejuk dan kering dengan suhu kira-kira 5 darjah Celsius iaitu Oktober hingga April. Julat suhu tahunan melebihi 25 darjah Celsius. Dari segi hujan tahunan antara 508 mm hingga 1520 mm. Dan kebanyakan hujan turun dalam bentuk hujan siklon. Hujan siklon bererti hujan yang disebabkan oleh udara panas yang lembap bergerak ke kawasan udara yang lebih sejuk, dan biasa ia disebabkan oleh siklon tropika, iaitu siklon tropika ini adalah ribut ganas yang berputar dan terbentuk di kawasan perairan tropika. Dan biasa bila kita lihat angin di sini, angin monsun tenggara bertiup di kawasan tekanan rendah pada musim panas dan membawa hujan lebat. Pada akhir musim panas, iaitu negara China, Selatan, Hong Kong dan Taiwan mengalami ribut taufan kerana siklon tropika yang bertiup dari lautan Pasifik. Okey, berikut adalah graf iaitu yang menunjukkan kerpasan, iaitu graf bar sepanjang tahun. Memang iklim China menerima, iaitu negara-negara yang melibatkan iklim China menerima kerpasan dan suhu. Dari segi pengaruh, iaitu pengaruh iklim China terhadap kegiatan manusia, ya, kita boleh lihat dari segi pertanian dan peternakan. Kegiatan utama iaitu dari segi pertanian, penanaman padi dan gandum sebagai sumber makanan penduduk di kawasan tersebut. Seperti negara kita, makanan utama kita adalah padi. Tapi untuk negara yang mempunyai iklim China, padi dan gandum. Dan gandum ni biasa kita akan guna tepung gandum saja di negara kita. Dan bijirin gandum digunakan untuk membuat makanan-makanan lain lah yang melibatkan seperti bubur gandum sebagainya. Okey, dari segi lokasi, padi ditanam di kawasan lembah Sungai Yangtze, penanaman teh di kawasan bukit antara lembangan Zhangjiang dengan Zhejiang. Kawasan pengeluaran gandum utama adalah di dataran China Tengah. Apabila kita lihat pengaruh iklim, suhu musim panas 28 darjah Celsius dan hujan tahunan melebihi 1000 mm sesuai untuk penanaman padi. Dan aktiviti penanaman padi dijalankan pada musim hujan dan gandum teh ditanam di kawasan suhu sederhana panas iaitu antara 16 darjah Celsius hingga 18 darjah Celsius, sama seperti di negara kita iaitu di Canberra Island suhu 18 darjah Celsius memang sesuai untuk penanaman teh. Berarti di negara iklim China masih mereka menanam teh. Apabila suhu rendah, memang ia mempengaruhi aktiviti pertanian seperti teh. Dari segi peternakan, China merupakan pengeluar dan pengguna hasil ternakan utama dunia disebabkan permintaan tinggi terhadap produk berasaskan daging dan susu segar. Negara China menggalakkan peningkatan taraf kesihatan rakyat yang menjadi salah satu faktor yang menjadi
kan hasil penternakan di negara ini agak penting. Dan biasa dari segi kawasan penternakan utama di China iaitu Shanghai Bright, Inner Mongolia Hilly, Zhejiang, Sanlu ya, iaitu kawasan-kawasan di mana penternakan dijalankan. Dan biasa kebanyakan kawasan ni jarang keluar untuk exam. Pelajar tak perlu fokus banyak di bahagian ni lah. Apabila kita lihat dari segi penternakan ayam di Shandong dan kawasan penternakan Genzi iaitu di Yunnan, Henan, Shandong dan Hanoi. Apabila kita lihat pengaruh iklim, suhu musim panas yang sederhana panas iaitu 28 darjah Celsius dan suhu musim sejuk kira-kira 5 darjah Celsius sesuai untuk kegiatan penternakan lembu. Penternakan dijalankan di kawasan kaki bukit kerana suhunya yang lebih sejuk dan suhu dingin menggalakkan pertumbuhan rumput untuk makanan ternakan. Seterusnya kita lihat iklim gurun panas, iaitu iklim gurun panas dia melibatkan negara Arab Saudi ya. Okey, iaitu kawasan gurun Arab. Suhu tahunan 25 darjah Celsius, iaitu suhu musim panas sangat panas iaitu antara 32 darjah Celsius hingga 36 darjah Celsius. Suhu musim sejuk sederhana iaitu kira-kira 16 darjah Celsius. Berarti julaan suhu tahunan di sini adalah 17 hingga 20 darjah Celsius. Dan apabila kita lihat kawasan gurun, cuaca panas waktu siang panas iaitu 40 darjah Celsius kerana kekurangan letupan awan menyebabkan pancaran matahari terus ke permukaan bumi dan bahagian ini agak penting ya, pelajar kena hafal. Okey, dan musim cuaca pada waktu malam pula sejuk iaitu 5 darjah Celsius sebab langit tidak berawan, ini menyebabkan abu dibalikkan ke atmosfera dengan cepat. Dari segi angin, kawasan timuran yang kering bertiup, angin timuran yang kering bertiup dari kawasan darat dan tidak membawa hujan. Dari segi hujan, hujan tahunan kurang daripada 250 mm mewujudkan kawasan gersang. Gersang di sini merujuk kepada kawasan kering dan pelajar dapat lihat graf berikut iaitu kerpasan memang berturun pada beberapa bulan saja dan ada bulan langsung tiada hujan dan suhu agak tinggi. Apabila kita lihat pengaruh iklim gurun panas terhadap kegiatan manusia, kita dapat lihat di dua jenis aktiviti iaitu pertanian dan penternakan. Penanaman pokok kurma secara besar-besaran untuk mendapatkan buahnya dan biasa lokasi adalah ladang buah kurma di wilayah Qasim, Arab Saudi. Dan pengaruh iklim iaitu pokok kurma ditanam di kawasan oasis, iaitu oasis di sini merujuk kepada kawasan yang subur yang mempunyai air di padang pasir. Pokok kurma dapat ditumbuh pada suhu 7 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius. Dari segi penternakan, unta, kambing, biri-biri, lembu diternak untuk mendapatkan daging, susu, kulit dan bulu. Ladang ternakan unta di Udabia, Arab Saudi. Ladang ternakan lembu di Gurun Arab. Jumlah hujan tahunan yang kurang menyebabkan rumput semak sampun, tumbuh renek dan jarang saja di kawasan-kawasan ini. Rumput ini dijadikan sebagai makanan ternakan seperti lembu, kambing dan unta. Dan pelajar juga perlu peka ya, gambar-gambar di bawah itu unta, kambing, biri-biri atau pokok kurma. Biasa dalam soalan objektif ia akan bagi gambar yang berupa seperti ini dan pelajar perlu peka ya, ini adalah gambar-gambar atau tumbuhan atau haiwan yang biasa dipelihara di kawasan gurun. Berarti iklim gurun memang sesuai untuk penanaman seperti ini dan juga penternakan unta dan kambing. Okey, itu saja untuk bab ni. Terima kasih pelajar.